Saya ambil contoh yang paling senang. Kalimah Allah tidak menjadi isu di Sabah dan Sarawak. Betul. Diguna dengan meluas di gereja-gereja di Sabah dan Sarawak. Kalau kita mengakui ianya juga adalah tidak menjadi kesalahan, tapi di Semenanjung berbeza penerimaannya. Mengapa berbeza? Kerana Semenanjung di bawah Queen of England, di bawah Queen of British, dia ada Pesuruhjaya tinggi British dan Governor. Hey ho, Assalamualaikum guys, saya BDT dari BDT Crew dan hari ini kita bakal react satu video lagi guys. Guys, pernah kalian tidak terfikir kenapa Sabah dan Sarawak ini jauh lebih mesra kaum berbanding dengan di Malaya guys, ataupun di Semenanjung Malaysia. Nah, hari ini kita bakal react video yang satu ini. Kawan-kawan, apa kalian setuju kalau di Sabah dan Sarawak ini jauh lebih mesra kaum berbanding di Semenanjung Malaysia? Coba bagi pendapat kalian. Apapun kita akan menonton video ini sampai tamat. Pastikan kawan-kawan menonton sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah paham. Dan buat kawan-kawan yang belum bergabung, silahkan bergabung. Jangan lupa klik like, comment, sama share, dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video-video lain yang bakal saya react. Dan semoga video yang saya bawakan ini mengedukasi dan bermanfaat buat semua. Jangan lupa dukung channel ini. Dukungan yang kalian selalu berikan, sama ada komentar, like, ataupun share, ataupun subscribe, cukup memberikan saya semangat untuk terus berkonten tentang negeri Sabah dan Sarawak dan Malaysia nanti. Apapun, mari kita menonton video ini. Let's go guys. 1, 2. Lu menjilat dunia. Oke, mari kita sama-sama menonton. Apa isi kandungan ini? Dari segi sejarah, Malaysia saya anggap sebagai sebuah negara yang sangat unik. Kerana ianya adalah sebuah negara dengan 3 sejarah yang berbeza. 3 sejarah berbeza, oke. Semenanjung dan Negeri Selat di bawah pemerintahan British Queen of British. Queen of British. Kemudian di Sabah ada di bawah syarikat Hindia Timur British. British East India Company. Sementara di Sarawak ditadbir di bawah Raja Brooke. King Brooks. Satu negara dengan 3 sejarah yang berbeza. Jadi perbezaan sejarah ini sebenarnya menghasilkan struktur pentadbiran yang juga berbeza, dan struktur pentadbiran yang berbeza ini turut mempengaruhi bagaimana biografi masyarakat itu dibentuk, yang juga berbeza. Okay, saya ambil contoh. Kalau saya paling senang kalau tengok sistem perundangan lah. Sistem apa? Sejarah dah tak sama. Sistem perundangan pun tak sama. Sistem perundangan federal dan negeri-negeri Semenanjung berbeza dengan persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak dia ada perjanjian 20, perjanjian 18 bila mana menyertai Malaysia. Tahun 1963. Jadi sistem perundangan berbeza menghasilkan tingkah laku masyarakat yang juga berbeza. Saya ambil contoh yang paling senang. Kalimah Allah tidak menjadi isu di Sabah dan Sarawak. Betul. Diguna dengan meluas di gereja-gereja di Sabah dan Sarawak. Kalau kita mengakui ianya juga adalah tidak menjadi kesalahan. Tetapi di Semenanjung berbeza penerimaannya. Mengapa berbeza? Kerana Semenanjung di bawah Queen of England, di bawah Queen of British, dia ada Pesuruhjaya tinggi British dan Governor. Tetapi Sultan daripada 9 negeri Raja-Raja Melayu kekal menjadi ketua negara yang mengurus persoalan Islam dan adat istiadat. Jadi struktur yang berbeza ini juga menunjukkan bagaimana pentadbiran Islam itu diurus di peringkat negeri dengan Sultan sebagai ketua negara tidak ada di Sabah dan Sarawak. Kalau kita lihat perpaduan di Sabah Sarawak, jadi guys, itu mungkin salah satu faktor kenapa di Sabah dan Sarawak ini sebenarnya jauh lebih mesra kaum begitu. Sebab salah satu contoh yang diberikan tadi cukup menarik dan cukup bagus guys, yaitu kalimah Allah atau kalam Allah. Dimana kalau di Sabah dan Sarawak dia digunakan dengan bebas dan tidak punya masalah apa-apa. Sebab di dalam Alkitab sendiri pun ada kalimat ataupun ada ayat ataupun ada tulisan Allah. Dan itu bukan sesuatu yang baru kalau di Sabah dan Sarawak dan bukan dijadikan masalah. Sebab masing-masing tergantung dengan
kepercayaan masing-masing, budaya masing-masing, adat masing-masing, dan agama masing-masing, saling menghormati. Tapi di Semenanjung itu menjadi satu isu yang luar biasa, sebab salah satu sebab mereka punya sultan dan mempunyai pengaturan yang sendiri. Ada yang ada di Semenanjung ada, tapi di Sabah dan Sarawak tidak. Seperti salah satu contoh sultan. Sultan itu berperanan besar dalam adat istiadat dan dalam hal ehwal agama Islam. Jadi itu adalah satu pendekatan yang cukup bagus dan satu yang baru juga. Jadi itulah sebab kenapa kita di Sabah dan Sarawak ini mesra kaum, guys. Kalau menurut pandangan saya lah, lebih bersifat terbuka dari Sabah dan Sarawak ini, dan bukan menjadi satu masalah, guys. Sebab di Sabah dan Sarawak ini sudah lama berbaur sesama sendiri, kan berbagai agama, bangsa dan adat yang harus dihormati, dan saya rasa bukan sesuatu yang dijadikan masalah kalau di Sabah dan Sarawak, kan? Apa pendapat kalian? Agak berbeza sedikit bahwa dengan Semenanjung. Kita lihat hal ini berlaku di Sabah dan Sarawak. Ramai faktor, saya lihat faktor perkahwinan antara etnik. Misalnya orang Iban berkahwin dengan orang Melayu, Kadazan berkahwin dengan orang Bugis misalnya. Jadi mereka membentuk keluarga yang besar. Jadi tidak timbul di kalangan Sabah Sarawak untuk menyakiti hati ataupun sensitiviti sesama keluarga besar mereka. Setuju. Sebab kita tidak boleh memandang rendah, persepsi yang buruk terhadap satu keluarga kita yang besar. Sebab kita juga saudara dan serumpun sebenarnya. Jadi sebab itulah kalau saya ingat lagi kajian lapangan kita di Mukah. Ya dulu kita buat kajian dekat Mukah, ada satu rumah yang saya duduk itu, saya ingat agak lama saya duduk di situ. Satu rumah itu ada 3 kepercayaan. Satu agama tradisi, kedua Kristian, ketiga Islam. Mereka boleh duduk di rumah, makan bersama, masalah, guys. Tapi tidak ada isu. Jadi apa kunci kepada perpaduan sebegini? Pertama, rasa hormat. Hormat terhadap keluarga, hormat terhadap interaksi dan hubungan baik. Jadi apabila rasa hormat antara satu sama lain, mereka mengelak ataupun tidak akan menyakiti dalam satu keluarga itu sendiri. Misalnya, mereka masak makanan yang halal yang diterima semua pihak. Dan hubungan keluarga tersebut tetap erat. Saya kira perkara ini tidak berlaku di Semenanjung Malaysia. Ini mungkin agak tabu. Ada satu tempat di Sarawak juga, apabila hari Jumaat, kawasan tempat letak kereta dekat gereja itu menjadi tumpuan orang Islam, sebab untuk sembahyang Jumaat pengunjung atau pergi masjid itu agak ramai. Apabila hari Ahad pula, inilah toleransi yang ada di Sabah dan Sarawak, dibuka kepada penganut dia, mereka meletak kereta dekat masjid. Ini tidak menjadi toleransi satu kontroversi. Sebab mereka tahu di kita Sabah Sarawak. Dalam konteks Sarawak misalnya, satu kaum itu tidak akan dapat membentuk sebuah kerajaan. Sebab mereka saling membantu antara satu sama yang lain. Jadi dalam konteks ini, kita lihat interaksi yang kuat itu membentuk persamaan yang kuat. Kalau interaksi itu agak kurang, perpaduan pun akan kurang. Itu yang kita masih perlu di Malaysia ini sendiri, guys. Bukan cuma di Sabah dan Sarawak, tapi di Malaysia sendiri. Saya rasa hormat menghormati itu satu kunci di mana kita perlu, guys. Tidak semestinya kita tidak pernah melihat sesuatu itu dan kita terus melabelkan ianya seperti sesuatu yang buruk. Contoh dia, guys. Saya bagi kalian satu contoh yang bagus. Baru-baru ini EJL anugerah juara lagu. Nah, Regun Tabid ini dari Sabah, guys. Ini cerita betul nih, guys. Saya bukan buat-buat. Nanti kamu cari saja komentar di Facebook, pasti kamu jumpa. Saya dapat lihat di ruang kolom komentar di bawah, di mana ada komentar-komentar dari Semenanjung yang bilang ini choir gereja, ini persembahan dari gereja. Apa masalah dia, guys? Sedangkan itu adalah satu persembahan, guys. Saya mau tanya yang berkomentar begitu, pernahkah kamu masuk gereja dan kamu lihat persembahan seperti itu? Itulah perlunya pergaulan di dalam hubungan kita sehari-hari, guys. Kita perlu berjumpa dengan ramai orang, perlu mendalami, guys. Jangan terus meletakkan sesuatu itu buruk kalau kita tidak tahu. Carilah dulu info. Itulah sebab kenapa di Sabah dan Sarawak, kembali kepada topik asal kita, di Sabah dan Sarawak, saya rasa tidak punya masalah sembarang, masalah langsung tiada.
tentang agama ini. Sebab kita di sini diajarkan dari kecil untuk saling menghormati dan saling berbaur sama sosial. Supaya kita memahami, kita mendalami, dan kita saling percaya kita ini kan tidak boleh dibeli, bah, harus dirasakan sendiri. Jadi itu yang kita ada di Sabah dan Sarawak. Itu buat saya kagum sama negeri saya dan negeri Sarawak ini juga. Kita ini saling menghormati satu sama lain. Bukan saya cakap saya tidak hormat. Bukan saya bilang saya tidak menghormati di Semenanjung, tidak. Tapi mungkin kawan-kawan kita di Semenanjung perlu melihat lebih luas tentang apa yang ada di Sabah dan Sarawak ini, terutamanya hal pergaulan, guys. Itu menurut pendapat saya lah. Sebab agama, budaya, dan adat ini perkara yang berbeza, harus dibezakan dahulu, guys. Agama ini masing-masing, budaya itu sesuatu yang harus dijaga, dan adat itu tidak akan mati walau bagaimanapun, harus dijaga. Adat itu tetap adat. Nah, itu harus difahami, guys. Itu kalau menurut pendapat saya lah. Apapun, saya sekali lagi mau cakap, saya memang bangga menjadi rakyat Sabah, dan saya bangga punya jiran tetangga Sarawak yang sangat luar biasa. Dan moga-moga kita dapat jaga toleransi kita di Sabah dan Sarawak ini. Jangan kita termakan dengan politikus yang biasalah membawa sentimen, berbagai sentimen apabila mau dekat PRU ini. Jangan kita termakan, guys. Kita terus jaga hubungan baik kita dan terus kita sebarkan kebaikan. Jangan bosan untuk sebarkan kebaikan dan tunjukkan bahwa kita ini bukan level yang rendah seperti orang-orang yang berpikiran sempit. Setakat itu video pada kali ini, semoga bermanfaat dan semakin ramai yang tahu kenapa kita ini unik di Sabah dan Sarawak, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.